Bersiaran secara langsung dari Kota Baru Kelantan, inilah Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Pakat mari ke atur cara juga karnival serta atur cara diadakan bermula semalam hari ini sehingga esok dari 9 pagi sehingga 9 malam. Sudah pastinya dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kelkom bersama dengan Kerajaan Negeri Kelantan dan juga 26 kementerian yang lain serta agensi-agensi yang terlibat sebagai pempamer dan juga untuk menyempurnakan aturan cara Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Alhamdulillah, untuk pengenalan kita membawakan aspirasi dan juga inspirasi di sebalik Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dan juga gagasan idea Keluarga Malaysia sudah pastinya seperti yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seperti selembar benang dikait, ditenun dan juga dijalin menjadi kain yang cantik penghasilan dan juga tenunannya. Alhamdulillah, hari ini sudah pastinya seluruh warga negeri Kelantan berpeluang untuk bersama-sama dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia untuk kita melihat apakah antara pengisian dan kita bersiaran langsung untuk membawakan gambaran berkenaan tentang ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan untuk kita membawakan dan juga menyempurnakan atur cara yang cukup bermakna khususnya kepada pengertian keluarga Malaysia pada hari ini. Sebelum kita menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan juga div-div kehormat dalam Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia dan juga siaran-siaran langsung di pentas utama, ketika nanti kita akan memberikan gambaran dan juga bagaimanakah terjemahan keluarga Malaysia ini akan dapat digambarkan dan dikongsikan bersama dengan anda untuk seluruh yang sedang menonton dan juga bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga pensediman secara dalam talian RTM Klik. Bersama dengan saya tidak keseorangan pada hari ini untuk kita membawakan gambaran lanjut dan juga sudah pastinya untuk kita berbicara dengan lebih lanjut tentang Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Ini antara gambaran pentas utama kita menasikan dan juga kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga div-div kehormat yang lain. Saya pada ketika ini bersama dengan Tuan Haji Hassanul Firman bin Mat Apandi yang juga merupakan pensyarah kanan kampus UiTM Cawangan Kota Baru dan juga Dr. Marwan bin Ismail, pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Tuan Haji, apa khabar? Terima kasih bersama dengan kami dalam Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Sudah pasti ini inspirasi yang kita ingin bawakan kepada seluruh warga negeri Kelantan untuk kita menterjemahkan semangat perpaduan dan berkenaan dengan tema yang dibawakan iaitu Digital Malaysia. Ini satu perkara yang cukup baik untuk kongsikan ya juga Tuan Haji, kerana Digital Malaysia ini juga merupakan pembaharuan dan juga transformasi. Jadi di sebalik Digital Malaysia dan Keluarga Malaysia, bagaimana ia boleh dikorelasikan dan juga disinonimkan, Tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih diucapkan kepada Encik Ismail dan juga Dr. Marwan dan seluruh warga Malaysia, khususnya rakyat Kelantan sedang menonton ketika ini. Bila kita sebut tentang digitalisasi dengan keluarga Malaysia, ia seolah-olah satu benda yang sangat-sangat rapat. Kita sudah pun masuk ke dalam satu era pendigitalan. Jadi mahu tidak mahu kita kena bergerak seiring dengan era yang baru ini. Sebenarnya bagi saya, digitalisasi ini bukan baru. Kita dah bermula 6 tahun yang lepas dan pandemik ini merupakan satu sekolah bagi saya. 2 tahun kita dalam keadaan pandemik, ia melonjakkan lagi. Ia sebagai satu pembangkit untuk kita bergerak lebih pantas. Walaupun sebelum ini kita telah pun bercakap tentang digital ekonomi, namun disebabkan oleh pandemik, situasi semasa ini telah beri satu peluang sebenarnya untuk kita belajar sesuatu dan mengimplementasikan dalam seluruh kehidupan, bukan sahaja dalam bidang komunikasi, pendidikan, kesihatan dan hampir ke seluruh aspek aktiviti. Hari ini kita menggunakan platform digital. Ya, betul. Platform digital kini sudah menjadi keutamaan dan sudah menjadi aspirasi untuk kita bergerak dengan lebih lanjut. Betul. Dr. Marwan, kita sedia maklum, sudah pasti dalam Islam dan juga setiap agama lain di dunia sendiri menterjemahkan semangat kekitaan, perpaduan dan juga semangat sebagai sebuah keluarga itu boleh diterjemahkan dalam setiap masyarakat dan juga set tingkah laku masyarakat. Jadi bagaimana prinsip Islam dan juga keluarga Malaysia ini boleh disinonimkan atau disekalikan dalam satu pengertian yang lebih bermakna dan terjemahan serta manifestasi yang lebih terhadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam suatu keluarga Malaysia. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya untuk hadir bersama pada hari ini untuk memeriahkan lagi kita punya pertemuan pada hari ini, terutama sekali dalam keluarga Malaysia hari ini, siri jelajah. Saya untuk memulakan perbincangan hari ini, saya akan ingin memetik di dalam surah Al-Hujurat ayat 13
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan diri kamu yang terdiri daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan berbangsa-bangsa dan juga berketurunan lita'arafu. Jadi lita'arafu, perkataan lita'arafu itu adalah untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi di situ adalah untuk faham memahami antara satu sama lain. Di situ penciptaan itu bukan untuk bergaduh, tetapi untuk mencari mengenal antara satu sama lain, akhirnya untuk bersatu, akhirnya untuk berpadu, akhirnya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kita untuk membina peradaban ataupun tanggungjawab kita sebagai khalifah dan untuk membina peradaban itu. Dan saya kira pada pandangan saya kira aspirasi keluarga Malaysia ini sesuatu yang dekat dengan fitrah manusia itu. Ini merupakan satu pendekatan yang baik yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana aspirasi keluarga Malaysia ini telah dilancarkan dalam ucapan sulung beliau pada 22 Ogos yang 2022 yang lalu, 2021 yang lalu. Ya, ibarat kata pujangga tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk kita berkenal-kenalan dan juga kita memahami dengan lebih dekat. Tuan Haji, pengertian berkenaan digitalisasi dalam sektor perniagaan bukan sahaja kepada kehidupan adalah satu cabaran, khususnya apabila kita mendepani pandemik COVID-19. Dan ini merupakan salah satu daripada beban ataupun cabaran yang digalas oleh setiap komuniti dalam masyarakat untuk menyaksikan pasca pandemik ataupun peralihan kepada endemik ini. Pasca pandemik itu adalah sesuatu yang boleh dilalui secara bersama dan juga boleh disekalikan dengan peranan digitalisasi. Okey. Kalau kita sebut tentang digitalisasi ini, dia bagi saya ialah sebagai by default lah. Dunia hari ini telah menempuh satu zaman peralihan IR4. Kita dah bermula dalam beberapa tahun yang lepas, dan telah dilonjakkan lagi dengan keadaan dan situasi pandemik ini. Seperti mana saya katakan tadi, dia sedikit sebanyak bagi saya berbentuk peluang. Kita bukan melihat ia satu ancaman. Banyak peluang-peluang yang terberkeluas yang diberikan kepada kita dalam pelbagai sektor. Dan kalau dulu kita mengatakan digital ini hanya kita dengar CP-CP di telinga-telinga, digital ekonomi 6 tahun yang lepas. Tapi dengan adanya pembawaan atau penjelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, saya rasa ini satu program cukup signifikan berbaloi kepada kita. Kerajaan memandang ini satu pendekatan yang cukup serius, membawa teknologi digital ini kepada masyarakat, termasuklah yang baru nak berjinak-jinak. Tetapi walau bagaimanapun, kita mesti berharapan sama ada kita nak berubah, kita diubah dan kita tetap terubah dengan keadaan zaman sekarang. Jadi nak tak nak, kita akan terus mengikuti. Okey, baik, itu kita saksikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas utama dan kita teruskan dengan nyanyian lagu Negaraku. Usai lagu Negaraku, seterusnya lagu Selamat Sultan.
Hadirin dipersilakan. Alhamdulillah, merafak syukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, dan juga Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom, untuk bersama-sama menyempurnakan dan juga bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam penyempurnaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk kita bawakan antara hasrat dan juga inspirasi serta gagasan idea oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Sedikit ya, Dr. Marwan, berkenaan tentang apakah yang boleh kita fahami berkenaan keluarga Malaysia ini dari segi simboliknya dan juga dari segi pemahaman asasnya, Doktor. Pemahaman asas tentang keluarga Malaysia ini bagaimana boleh diterjemahkan dalam set tingkah laku masyarakat? Okey, terima kasih sekali lagi Cik Is. Bagaimana untuk kita terjemahkan keluarga Malaysia ini? Pertama sekali suka saya nak ambil tentang keterangkuman itu. Ya. Jadi keterangkuman itu merujuk bagaimana setiap rakyat, sama ada individunya ataupun dalam konteks rakyat biasa ataupun dalam bentuk wilayah itu, keterangkuman dari segi pembangunan. Okey, baik. Ya, Dr. Marwan, kita nak berikan tumpuan seketika ini. Kita akan sambung seketika apa yang kita bicarakan. Inilah dia persembahan pembukaan kumpulan DK Barat Sirat Maharaja untuk kita bawakan bersama dengan anda. Negeri Kelantan tanah seretos ke pembuka. Ho ho kecil tapak tangan nyiru kami tak joget. PM tersayang dan kepada semua. Selamat datang kami ucapkan negeri Kelantan. Ho ho keluarga Malaysia jadi satu tujuan membina kehidupan yang lebih sempurna. Selamat datang kami ucapkan negeri Kelantan. Hei, langit doko, langit keramat, bisik-bisik dalam perahu. Keluarga Malaysia satu matlamat untuk kita bersatu padu. Slogan ditubuh untuk rakyat bersatu. Air tiga terah utama jadi tunjang kejayaan. Air membentuk kerjasama sengketa kita buat. Air terah pertama keterangkuman. Air hidup sempurna nak jadi kehocoman. Syukur dari Tuhan. Langit udara bumi milik kita. Lafaz setia kita bangsa merdeka. Setiap rakyat tak ada beza apa. Capai matlamat cita-cita. Segar bunga subur melata, laksana mekar senyum mengukir jiwa. Satu matlamat, satu suara. Jadi kita capai satu suara bersama-sama. Keluarga, keluarga, keluarga. Ala ewa bule terajun tiga. Kita semua satu keluarga.
sikit jana pengasa. Kalau banyak belagi, agak tiba menuju ai di pada luar saujana pada hancur kacau menjadi debu. Kalau kita tidak bersatu maka hancurlah kita. Jadi kita sama-sama memupuk keluarga Malaysia. Ya, itulah dia persembahan yang penuh dengan elemen artistik yang dipersembahkan oleh kumpulan DK Barat Sirat Maharaja. Kumpulan DK Barat ini ke pusingan akhir pertandingan DK Barat anjuran RTM beberapa minggu yang lalu dan ini merupakan salah satu daripada elemen tradisi kebanggaan negeri Kelantan sendiri. Itulah dia dapat kita saksikan antara persembahan dan pembukaan untuk kita membawakan manifestasi dan juga terjemahan keluarga Malaysia ini. Kita sambung semula Dr. Marwan berkenaan tentang apa yang boleh digarap dan juga diringkaskan dalam aspirasi keluarga Malaysia ini. Aspirasi yang pertama sekali yang saya boleh garapkan, pertama sekali yang saya telah sebut tadi tentang keterangkuman itu. Ya. Jadi kalau sebagai sebuah keluarga, ayah dan ibu ini, anak-anak yang ada di bawah sana itu perlu dirangkumkan semua. Keterangkuman itu maknanya hak-hak yang sepatutnya dapat diperolehi oleh mungkin sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang individu masyarakat ataupun dalam konteks seorang warga negara ataupun keterangkuman dari segi pembangunan wilayah, hak asasi dan apa saja sebagai keperluan dan hak sebagai seorang warga negara itu terangkum tanpa adanya bias ataupun pilih kasih mana-mana dalam konteks sama ada hak itu ataupun dari segi pembangunan itu sendiri. Itu prasyarat yang pertama saya fikir dalam konteks yang saya cuba sentuh kenaan nilai-nilai di dalam aspirasi keluarga Malaysia ini. Okey, Tuan Haji berceritakan tentang bagaimana peranan digital dalam kita membantu sosio masyarakat, budaya masyarakat, juga mengurangkan kadar jenayah dan juga perkara-perkara penting berkenaan tentang keselamatan negara. Bagaimana digitalisasi ini boleh menjadi elemen penting dalam menggerakkan elemen-elemen keperluan dalam masyarakat. Okey, satu soalan yang sangat baik. Seperti mana saya katakan tadi, elemen digitalisasi ini memang satu perkara yang seharusnya diberi penekanan dan dilihat sebagai satu peluang. Okey? Mungkin peluang dari segi ekonomi dan peluang-peluang lain kita akan bicarakan selepas ini. Baik, secara ringkas kita terus saja menyaksikan montaj di pentas utama manifestasi keluarga Malaysia. Itulah dia
antara sorotan hari pertama dan juga mungkin masuk juga hari kedua untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kota Baru Kelantan. Sudah pastinya ini merupakan antara inisiatif dan juga gagasan yang dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKOM dan juga bersama dengan kementerian-kementerian lain serta Kerajaan Negeri Kelantan untuk kita menterjemahkan dan juga membawakan bagaimanakah gagasan, idea serta inspirasi keluarga Malaysia ini dan juga elemen-elemen penting dalam keluarga Malaysia akan dapat dibawa dan juga dijana secara bersama. Tuan Haji, seketika tadi kita bercerita tentang bagaimana untuk kita melihat digitalisasi ini sebagai salah satu daripada elemen yang paling penting untuk kita menggerakkan negara bangsa dan juga menggerakkan peranan masyarakat dalam membantu negara sendiri. Baik, era telah berubah. Ya. Teknologi telah membawa kita kepada satu era yang lebih berteknologi digital. Ya. Dan di dalam negara kita tidak boleh lari dengan pergerakan yang berlaku di seluruh dunia ini. Ya. Dan kita juga terkesan dan kita mesti terlibat sama. Dan bila kita sebut keterlibatan sama ini, kita mesti melihat kepada ekosistem itu sendiri. Apakah yang perlu, komponen-komponen perlu ada untuk memperkasakan lagi di digitalisasi ini. Contohnya, kita mesti ada satu enabler ataupun penggubal dasar ataupun policy maker yang dibentuk, yang dimainperanankan oleh kerajaan seperti mana yang kita lalui seketika ini. Itulah satu benda yang kita lihat sebagai pencetus. Dan kerajaan telah menyedari bahawa keperluan digital ini sesuatu benda yang perlu diberi keutamaan dalam kaedah untuk melonjakkan lagi ekonomi isi rumah, masyarakat dan negara. Kita tak boleh nak lari. Dan kemudian kita juga mesti melihat kepada pemain-pemain dan pengguna digital lain seperti kita. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Kita akan bersua kembali nanti untuk kita memberikan laluan kepada pimpinan bacaan doa oleh Encik Muhammad Fadli bin Sulaiman untuk memulakan atur cara majlis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يحب الخيرات والحسنات ويكره السيئات والمنكرات وهو القادر على جميع المخلوقات اللهم لك الحمد ولك الشكر وتنهانا عن الفسوق والكفر والصلاة والسلام على نبيك ورسولك وحبيبك المختار محمد المصطفى سيد الأخيار اللهم يا الله ya Rahman, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang bersifat pemurah dan penyayang kepada hamba-Nya, Tuhan yang mengurniakan rezeki dan kemakmuran kepada negeri dan negara ini. Selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Mujid, ya fa'alul lima yurid. Kami semua menadah tangan dengan penuh ikhlas mengharapkan pengampunan daripada-Mu, kerana dengan asbab pengampunan-Mu akan merubah nasib kami di dunia dan di akhirat. Oleh itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami semua. Allahumma ya qadiyal hajat, ya dzal jalali wal ikram. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkatan dan keceriaan ini ya Allah, kami bermohon kepada-Mu agar Engkau memberkati dan merahmati majlis perasmian program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Kelantan. Permudahkanlah ya Allah segala urusan yang berkaitan dengannya di sepanjang program ini berlangsung. Jauhkanlah daripada perkara-perkara yang menyusahkan dan merencatkan kelicinan perjalanan program ini. Semoga program sebegini akan memberi manfaat yang sebaiknya kepada sekalian masyarakat.
Dan jadikanlah setiap acara yang diatur itu menjadi penyumbang kepada perpaduan dan keharmonian hidup keluarga Malaysia seluruhnya. Pandukanlah jiwa kami semua ya Allah, agar sentiasa hidup di atas landasan membangun bersama Islam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan limpah kurnianya limpah kurnia kepada hadirat ilahi dengan limpah kasih dan juga kurnianya, kerana untuk kita menganjurkan atur cara ini adalah bukan satu tugas yang mudah untuk kita mengkorelasikan dan juga mengkoordinasikan antara kementerian terlibat, KCOM dan juga Kerajaan Negeri Kelantan. Sudah pasti ada beberapa acara yang dilaksanakan, antaranya Backwalk Keluarga Malaysia, Bicara Ulama Nusantara. Ini merupakan salah satu daripada untuk kita melihat bagaimanakah penterjemahan aktiviti-aktiviti memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Untuk Dr. Mawan dan juga Tuan Haji, kita akan bersama dan juga bersua kembali seketika nanti untuk kita memberikan laluan kepada ucapan laluan oleh Amat Berhormat Datuk Menteri Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan seketika ini. Ucapan kita boleh dengar ucapan dia. Kalau tak dengar payah nak ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi serta salam keluarga Malaysia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra serta antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Minal ayatil bayyinat, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang dihormati saudara penyelenggara majlis, yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Planner Haji Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kelantan, yang berhormat Menteri-Menteri Persekutuan, yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, yang berhormat Datuk Khairi Setia Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Kelantan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala
Kerana pada hari yang bahagia ini, kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama berada di majlis perasmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat Negeri Kelantan Darul Naim. Sesungguhnya rakyat Negeri Kelantan amat berbesar hati di atas kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia ke Negeri Kelantan untuk program kali ini. Kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggambarkan keprihatinan dan kebersamaan Kerajaan Persekutuan terhadap Negeri Kelantan dan rakyatnya. Dan ianya merupakan simbol hubungan erat yang telah terbina berasaskan konsep federalisme. Maka bagi pihak seluruh rakyat dan jentera pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kemudian bersama-sama pada hari ini. Di kesempatan ini juga saya turut mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu, khususnya Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Haji Musa sebagai Kementerian Peneraju Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di peringkat Negeri Kelantan, termasuk yang berbahagia Ketua Siasat Negara, anggota Jamaah Menteri dan Timbalan Menteri, pemimpin tertinggi pentadbiran kerajaan pusat dan negeri yang sudi hadir ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat Negeri Kelantan pada hari ini. Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, rakyat Kelantan menyambut baik gagasan Keluarga Malaysia yang digagaskan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Di saat kita semua diuji dengan penularan wabak dan krisis ekonomi, gagasan Keluarga Malaysia boleh dianggap satu pendekatan yang tepat pada masanya untuk membawa negara menuju pemulihan dengan sokongan padu seluruh rakyat dalam menghadapi saat-saat mencabar ini. Saya juga yakin gagasan Keluarga Malaysia akan memberi limpahan manfaat kepada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Negeri Kelantan, merangkumi aspek pembangunan ekonomi, kesejahteraan hidup dan kemakmuran masyarakat. Rakyat Kelantan juga menyambut baik toleransi yang berasas kepada konsep tasamuh dalam Islam sebagai suatu elemen penting untuk mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Sejarah telah membuktikan bagaimana Rasulullah SAW berjaya menyatupadukan warga penduduk Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan bukan Islam. Ini ditambah pula dengan penyatuan ummah tanpa mengira agama dan kabilah melalui Perlembagaan Madinah ataupun Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Perlembagaan Madinah menyatukan kepelbagian kabilah dan agama dalam perjanjian mempertahankan hak warga Madinah dan kesepakatan semua untuk mempertahankan Madinah tanpa membezakan antara majoriti dan minoriti. Panduan dan pendekatan ini diletakkan dalam asas dasar pentadbiran membangun bersama Islam yang menyamai perpaduan berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan yang matang dan sejahtera sekaligus menterjemahkan keharmonian kaum dan kestabilan politik di Negeri Kelantan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, sebagai akhirnya, sekali lagi saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia yang akan menyempurnakan majlis perasmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia di peringkat Negeri Kelantan sebentar nanti. Terima kasih juga kepada tetamu kehormat serta semua urus setia yang telah mengambil tenaga bertungkus lumus untuk memastikan perjalanan majlis ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semoga Allah menerima amal kita dan mengurniakan kebaikan buat kita semua.
aqul qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan di atas. Alhamdulillah, itulah dia ucapan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan, untuk membawakan bagaimanakah dengan kerjasama bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM dan juga Kerajaan Negeri dapat menterjemahkan aspirasi dan juga suara untuk dibawakan kepada masyarakat dan juga warga negeri Kelantan. Seterusnya juga kita akan menyaksikan Tuan Haji dan juga Dr. Marwan, apakah antara intipati dan juga amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah pasti idea dan juga gagasan keluarga Malaysia ini dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi bagaimanakah terjemahan manifestasi itu? Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Marwan tadi, elemen penting berkenaan keterangkuman, kebersamaan dan sebagainya adalah elemen-elemen yang diberikan penumpuan, yang diberikan keutamaan, khususnya untuk kita melihat penterjemahan keluarga Malaysia itu bukan sekadar pada idea semata-mata, tetapi bagaimana pelaksanaan set tingkah laku masyarakat, gerak-geri masyarakat juga akan dapat dipersembahkan dan juga dipertontonkan secara bersama. Jadi kalau di pentas utama sudah pun bersedia untuk kita memberikan laluan kepada ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, untuk kita memberikan gambaran bagaimanakah aspirasi keluarga Malaysia ini akan dapat diterjemahkan secara bersama. Jadi kita berikan tumpuan kepada pentas utama pada ketika ini untuk kita menyaksikan apakah amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri, ke pentas utama. Dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Haji Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap Menteri Peneraju Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kelantan. Yang Berhormat Menteri-Menteri Persekutuan, yang berbahagia Ketua Setiausaha Negara, Yang Berhormat Datuk Kaya Setia Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat ahli-ahli parlimen serta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Kelantan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Kelantan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Kelantan, khususnya Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, di atas sokongan dan dukungan terhadap penganjuran JAKM ke-6 di negeri Kelantan ini. Semoga seluruh keluarga Malaysia di negeri Kelantan ini sentiasa sihat, sejahtera
hendaknya. JAKM ataupun Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia sebelum ini telah menjelajah ke Johor, Perlis, Sabah, Terengganu dan Perak bagi memudahkan masyarakat setempat berurusan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk peluang pekerjaan yang boleh diisi oleh keluarga Malaysia. Ia membuktikan bahawa idea keluarga Malaysia yang diperkenalkan pada 22 Ogos tahun lepas bukan sekadar retorik atau slogan semata-mata, tetapi kesejahteraan dan kepentingan rakyat terus dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, konsep keluarga Malaysia bermatlamat supaya rakyat berbilang kaum dan merentasi agama di negara ini dapat terus mengamalkan hidup bersatu padu dalam satu keluarga besar berasaskan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Konsep dan pendekatan keluarga Malaysia bukanlah sesuatu yang sukar untuk dihadam, kerana ia sebenarnya berlandaskan nilai-nilai sedia ada yang kita miliki di dalam sesebuah keluarga. Jika ada anggota keluarga yang kesusahan, pastinya anggota yang lain turut merasakannya. Ibarat tercubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit. Justru kita bawa konsep ini menjelajah ke seluruh negara supaya rakyat dapat menghayati dan memahami aspirasi keluarga Malaysia dengan lebih jelas, sekaligus diserap dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia. Amalan hidup bersama ini telah pun berterusan sejak 6 dekad lalu, perlu dikekalkan, dipertahankan dan diperkukuhkan walau apa jua cabaran mendatang. Kerajaan hari ini juga bekerja dalam semangat keluarga Malaysia, terus konsisten memberikan tumpuan kepada program dan inisiatif yang melimpahkan kesejahteraan dan manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Ia dilakukan bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang tertinggal. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sebagai negeri yang bergelar Serambi Mekah, keluarga Malaysia Kelantan pastinya sudah serasi dengan konsep tasamuh yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan yang menjadi tunggak kepada konsep keluarga Malaysia itu sendiri. Nilai toleransi ini bukan hanya dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga beragama dengan menghormati hak dan kewajipan antara agama keluarga Malaysia, sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dengan tasamuh juga, keluarga Malaysia akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Sebagai kerajaan, sudah menjadi tanggungjawab untuk sentiasa menyuburkan semangat perpaduan, menyuntik nafas segar dalam kesatuan dan mencari titik persamaan dalam kepelbagaian melalui konsep keluarga Malaysia dan tasamuh. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kerajaan akan terus memberikan perhatian dalam mengatasi kadar kemiskinan di Kelantan dengan 124 juta ringgit, peruntukan 124 juta ringgit kepada hampir 590,000 penerima bantuan keluarga Malaysia ataupun BKM yang meliputi golongan isi rumah, bujang dan warga emas
yang memerlukan. Kerajaan juga telah memberikan bantuan tunai tambahan berjumlah sehingga RM500 kepada golongan B40 dan sebahagian daripada golongan M40. BKM merupakan bantuan tunai tertinggi dalam sejarah negara dengan peruntukan sebanyak 8 bilion ringgit. Sementara itu kaedah menangani miskin tegar dengan kaedah baru secara holistik melibatkan semua kementerian, agensi, swasta, universiti, badan-badan bukan kerajaan dan pemimpin tempatan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Program pembasmian miskin tegar keluarga Malaysia ataupun BMTKM sedang diselaraskan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bertujuan untuk menghapuskan miskin tegar pada tahun 2025, insya-Allah. Bagi memastikan ekonomi di negeri Kelantan ini digerakkan sepenuhnya, Tok Bali disasarkan menjadi pusat pertumbuhan baru menerusi insentif cukai khas serta projek berimpak tinggi yang dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun ECRDC, iaitu Taman Industri Tok Bali ataupun TBIP, Taman Perikanan Bersepadu Tok Bali TBIFP dan infrastruktur luaran bagi pelabuhan Tok Bali. Usaha ini akan dapat menyumbangkan ke arah mencapai sasaran pelaburan sebanyak 2.3 bilion ringgit dan dijangka menjana sebanyak 4,200 peluang pekerjaan baru dan 270 peluang keusahawanan untuk penduduk tempatan. Kerajaan juga akan membina sebuah kompleks digital sebagai pelbagai guna berkonsepkan hiburan sukan melibatkan kos 6 juta ringgit di kawasan seluas 23 hektar di Ketereh. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pakej Central Spine Road ataupun CSR sepanjang 191 km dengan kos sebanyak 7.7 bilion ringgit antara Gua Musang hingga Kuala Krai dijangka siap pada tahun 2026 akan memudahkan perjalanan rakyat serta meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Dalam bidang kesihatan pula, sebanyak 12 projek pembinaan klinik kesihatan serta kuartus dijangka siap dibina pada tahun ini, manakala 2 lagi projek dalam pembinaan iaitu di Gua Musang dan Hospital Bacok untuk merangkumi 76 buah katil dijangka siap pada tahun hadapan. Pembinaan jambatan Palik Bang di Tumpat akan menjadi pemangkin kepada pembangunan baru pula dan dijangka siap pada tahun 2025. Kementerian Pembangunan Luar Bandar memperuntukkan sebanyak 2.6 bilion ringgit melibatkan 88 projek merangkumi 64 projek sambungan dan 24 projek baru di negeri Kelantan ini. Kelantan juga akan memperolehi manfaat daripada projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL yang akan menghubungkan Kota Baru ke Pelabuhan Kelang melibatkan jaringan kawasan 43.86 km dan mempunyai 2 stesen, iaitu stesen penumpang dan kargo di Pasir Putih dan stesen penumpang di Tunjung, Kota Baru. Lapangan terbang Sultan Ismail Putra ataupun LTSIP yang sedang dinaik taraf mampu menampung kapasiti penumpang daripada 1.5 juta kepada 4 juta orang setahun
dan dijangka siap pada tahun 2025. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, ketidaktentuan ekonomi global dan krisis geopolitik serta perubahan iklim dunia memberi kesan dan cabaran kepada kos sara hidup keluarga Malaysia. Kenaikan harga jagung bijiran dan baja serta kenaikan kos logistik telah menyebabkan peningkatan harga barangan yang menyaksikan kadar inflasi juga meningkat tinggi. Namun begitu, Malaysia masih mengalami nilai inflasi pada kadar terendah di Asia Tenggara. Hasil usaha berterusan kerajaan menanganinya dengan memberikan subsidi berjumlah 77 bilion ringgit. Kerajaan sentiasa mendengar dan menyelami keluhan keluarga Malaysia tentang kenaikan harga barang, khususnya membabitkan bahan makanan dengan 1 bilion ringgit dibelanjakan untuk subsidi ayam dan telur dan 4 bilion ringgit untuk minyak masak paket. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua di atas sambutan yang memberangsangkan serta komitmen padu yang ditunjukkan oleh kerajaan negeri dalam menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri Kelantan ini. Saya berharap agar semangat keluarga Malaysia dapat terus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan semua lapisan masyarakat di negeri ini. Dengan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucapan perasmian yang telah pun disempurnakan dan juga disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan. Inilah merupakan penzahiran dan juga manifestasi bagaimana diberikan Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kelantan untuk menterjemahkan aspirasi perpaduan itu dan juga turut menyentuh serba sedikit berkenaan tentang isu kenaikan kos sara hidup dan juga inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu-isu berbangkit dan juga isu yang sedang berlaku di peringkat masyarakat. Pada ketika ini, keluarga Malaysia sebenarnya prihatin untuk menangani isu-isu yang berlaku dan ini di pentas utama kita saksikan gimik pelancaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Oleh rakyat Pantai Timur di setiap peringkat umur. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, kita akan saksikan bersama upacara perasmian ini yang sudah pasti adalah suatu yang istimewa dan unik di bumi Kelantan. Harapan kami semoga tuan-tuan dan puan juga telah bersedia untuk saksikan bersama dan juga kepada yang menonton di rumah, kita akan saksikan bersama di kaca TV sekarang. Bagi menyempurnakan perasmian jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kelantan, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menekan panel pelancaran dengan meletak tapak tangan di atas panel dengan kiraan 3, 2, 1.
satu langit, satu budaya. Itulah dia wow digambarkan yang mempunyai sebagai nilai estetika, sejarah dan juga kebudayaan yang cukup mendalam bagi mewakili negeri Kelantan diterjemahkan dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia antara pengisian gimik pelancaran yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sudah pasti ini merupakan satu penterjemahan yang cukup menarik untuk kita gali dan juga kita dalami secara bersama bagaimana ini merupakan satu aspek elemen kebudayaan, estetika dan juga nilai-nilai kemasyarakatan yang boleh dibawa di peringkat persekutuan iaitu di peringkat keluarga Malaysia. Kita terus saja untuk kita membawakan gambaran bersama dengan Tuan Haji dan juga Dr. Marwan untuk kita membawakan terjemahan lebih lanjut dan juga bagaimana pandangan yang lebih lanjut berkenaan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi dan juga ucap tama oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan tadi. Tuan Haji, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut bercerita tentang bagaimana kerajaan prihatin dalam kita melihat kenaikan kos sara hidup, isu-isu berbangkit dalam kalangan masyarakat. Jadi bagaimana ini mungkin boleh diterjemahkan melalui aspirasi keluarga Malaysia, Tuan Haji? Okey, seperti mana kita tahu, ini adalah merupakan satu wadah, platform yang memudahkan pihak kerajaan, khususnya pada menteri sendiri untuk turun ke padang, memberitahu keadaan sebenar kepada masyarakat apa yang berlaku. Dengan adanya platform digital ini juga, Perdana Menteri boleh menyampaikan bukan sahaja di peringkat lokal di negeri Kelantan, malah seluruh dunia, di seluruh Malaysia sekalipun dapat melihat dan mengetahui apakah sebenarnya. Dan kita tahu bahawa kerajaan hari ini begitu prihatin dengan kenaikan kos sara hidup, kenaikan barangan-barangan tertentu. Ini sedikit sebanyak memberi sedikit kegusaran kepada pihak kerajaan, dan pihak kerajaan sebenarnya tidak berdiam diri dan terus untuk membuat sesuatu, menggerakkan ekonomi, dan digital inilah satu perkara yang penting di mana dia boleh melonjakkan lagi ekonomi negara dengan memberi satu kemudahan seperti jalur lebar, kemudahan-kemudahan teknologi yang berbentuk digital kepada rakyat. Semoga golongan B40 dan M40 tadi bersama-sama boleh meningkatkan ekonomi dan seterusnya bersama-sama memberi sumbangan kepada negara. Ya, baik. Sudah pasti elemen digitalisasi terus menjadi peneraju dan juga terus untuk digerakkan secara bersama supaya ia dapat mendokong harapan menggembling tenaga supaya aspek pembangunan fizikal, infrastruktur dan juga pembangunan mapan dapat dilaksanakan. Dr. Marwan, kalau kita dapat saksikan seketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia dan juga sumbangan-sumbangan lain yang dirasakan relevan dan sesuai kepada mereka yang terjejas dalam isu dan juga situasi yang berlaku pada ketika ini. Jadi bagaimanakah pengharapan daripada Dr. Marwan sendiri melihat aspirasi bukan sahaja pemimpin tetapi kerjasama pemimpin dan juga masyarakat untuk menterjemahkan sebuah kerajaan yang begitu prihatin dan juga dibentuk dalam satu aspirasi keluarga Malaysia supaya dapat disinonimkan ibarat kita bergerak bersama secara simbiosis, Doktor? Okey, pertama sekali tentang kalau disebutkan tadi tentang kebersamaan tadi. Jadi apa saja yang aspirasi dan keluarga Malaysia ini khususnya peruntukan-peruntukan yang telah diberikan, bagaimana kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi telah mengisytiharkan bahawa memberikan bantuan-bantuan tambahan. Kemudian untuk bagaimana untuk mengatasi inflasi dalam keadaan kita menghadapi suasana inflasi dunia yang juga memberikan kesan kepada kita di Malaysia khususnya, yang mana Perdana Menteri telah mengisytiharkan RM77 bilion untuk menangani inflasi ini dengan memberikan subsidi, sama ada subsidi itu kepada minyak masak ataupun subsidi kepada telur ayam dan seumpamanya. Ini sesuatu yang saya harap setiap individu keluarga Malaysia perlu menerima perkara ini dengan penuh kesyukuran. Dalam penuh kesyukuran dengan apa yang telah menunjukkan keprihatinan aspirasi keluarga Malaysia ini telah diterjemahkan di peringkat rakyat. Jadi saya fikir rakyat semuanya seharusnya bersyukur dalam berti kata menggunakanlah subsidi-subsidi ini dengan baik. Janganlah pula nak pergi bawa ke sebelah Thailand, jual barang sebelah Thailand kan. Jadi perkara-perkara ini kita guna untuk kita. Jadi pada saya gunakanlah sebaik mana mungkin dan penuh bersyukur. Janganlah manfaat ini diterima oleh negara lain. Jadi bukan saja Thailand ataupun di mana-mana di seluruh. Jadi saya ingat perlu gunakan kemudahan dengan baik. Selain pada itu saya nampak tadi dalam konteks Kelantan bagaimana
ECRL-nya, kemudian pelabuhan Tok Balinya, kemudian di digital hub-nya yang akan dilancarkan di di Ketereh. Itu sesuatu perlu kita sahut dan kita ambil peluang ini sebanyak mana mungkin. Ya, insya-Allah. Kita sudah maklum, sudah pasti aspek elemen kekuasaan akan dapat diterjemahkan dengan rasa tanggungjawab bersama rakyat Malaysia untuk memastikan agar isu-isu berkenaan tentang kepentingan masyarakat dan juga rakyat ditangani secara bersama. Tuan Haji, ini amat penting kerana untuk menggerakkan digitalisasi bukan hanya melalui di peringkat akar umbi masyarakat, tetapi juga memerlukan aspirasi dan juga suntikan daripada pihak kerajaan supaya setiap projek pembangunan infrastruktur, projek yang berteraskan digitalisasi itu merupakan elemen keutamaan dalam agensi dan juga kementerian di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi bagaimana setiap aspirasi dan juga inisiatif oleh pihak kerajaan, kementerian dan juga agensi dapat diterjemahkan untuk kita menjadi katalis dan juga penggerak yang lebih cepat bagi digitalisasi. Ya, ia satu perkara yang jelas hari ini. Seperti mana yang kita lalui hari ini. Jelajah aspirasi yang berlaku di depan mata kita dan kita boleh melihat seramai manusia Kelantan dan juga di seluruh Malaysia telah datang ke sini untuk menyahut seruan kerajaan. Ya. Dan dengan mindset, minda, mentaliti yang dicetuskan oleh pihak kerajaan, itu yang paling penting. Bagi saya, bila kerajaan kita memikirkan satu model kewangan secara digital ni dan disalurkan dan disampaikan kepada pihak bawahan, termasuklah kita sebagai player, pengguna dan sebagainya, ini satu benda yang harus kita syukuri. Dan bila ia dibawa, wadah dan perjuangan agenda ini dibawa di peringkat atasan pihak kerajaan dan diberikan segala-galanya kepada kita yang berada di bawah, ini merupakan satu orang panggil usaha yang cukup murni. Ya. Dan ekosistem yang ada seperti kita pemain, industri sendiri seperti telco, service provider dan mesti berada di sini. Kerana kita lihat hari ini, di depan mata kita ini banyak kementerian-kementerian yang turut serta. Ya. Kementerian Pelancongan contohnya, Kementerian Sumber Manusia, Pengajian Tinggi berganding bahu. Ya. Dan ini menterjemahkan inilah keluarga Malaysia yang harmoni yang kita inginkan sama-sama bergerak maju seiring sejalan dalam melahirkan satu generasi digital yang lebih maju dan akhirnya boleh mencetus keluarga Malaysia yang lebih berjaya di masa hadapan, insya-Allah. Kita bukan saja ingin melahirkan generasi celik IT, tetapi generasi sebagai pembudaya kepada amalan digitalisasi dan juga mungkin mereka sebagai creator kepada amalan digitalisasi tersebut. Dr. Marwan, ini amat penting kerana kita tidak mahu adanya pemisahan antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam kita menggerakkan bukan saja bantuan, sumbangan dan juga inisiatif serta faedah kepada rakyat, tetapi apa yang lebih penting untuk kita melihat kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan mestilah bergerak sinonim dan juga selari untuk merealisasikan apa jua agenda-agenda kerajaan. Jadi bagaimana dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia melalui kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini boleh menzahirkan aspirasi yang diinginkan dalam keluarga Malaysia. Terima kasih Cik Isyah. Kalau kita tengok pada hari ini pun dalam ucapan yang amat berhormat Menteri Besar telah menyatakan komitmen beliau ataupun kerajaan negeri itu kepada aspirasi keluarga Malaysia ini. Mungkin pada hari ini pun kita boleh nampak dengan kehadiran agensi-agensi selain pada agensi kerajaan persekutuan, agensi kerajaan negeri juga nampaknya menghayati semangat keluarga Malaysia itu untuk menjayakan program jelajah di Kelantan pada hari ini. Dan saya fikir kita dapat melihat bagaimana peruntukan yang telah diberikan pada Kelantan yang telah disebut tadi, itu merupakan satu kesinambungan kepada perancangan kerajaan negeri sebelum ini pun tentang yang dikatakan jam jabatan dan jalan raya. Itu kita melihat bagaimana wujudnya kerjasama yang sangat erat itu daripada kerajaan persekutuan, dan saya harap kerajaan negeri dapat memberikan sokongan yang lebih dan tidak berbelah bagilah kepada peruntukan-peruntukan itu untuk memudahkan memudahkan program-program itu dapat dijalankan, mungkin berkenaan dengan sokongan-sokongan infrastrukturnya ataupun peruntukan-peruntukan tanahnya mungkin. Itulah pandangan saya. Maknanya itulah perlu diterjemahkan kesalingan itu di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan
perlu membina suasana yang erat hubungan itu supaya akhirnya manfaat itu akan dapat kepada rakyat ataupun keluarga Malaysia itu secara holistiknya ataupun lebih menyeluruh, dan nikmat itu akan dapat kita dapat nikmati insyaallah. Kalau maknanya dalam peringkat kepimpinan itu mempunyai hubungan yang baik, maka sudah tentulah anak-anak pun juga akan menerima manfaat daripada setiap perancangan yang telah dirancangkan oleh insyaAllah. Tuan Haji, kita bergerak kepada RMK12, malah wawasan kemakmuran bersama, dan banyak lagi gagasan yang ingin kita capai dan juga ingin kita kecap dalam masa beberapa tahun ini. Kita sedia maklum dengan melihatkan kepada perkembangan digitalisasi, automasi khususnya, kerajaan sudah mula untuk melihat bagaimana memaksimalkan input khususnya untuk menjimatkan masa, menjimatkan kos dalam kita memaksimalkan output ataupun penghasilan dalam isu makanan, isu penghasilan industri dan juga isu untuk penyampaian perkhidmatan awam. Digitalisasi juga satu peranan yang penting. Jadi bagaimanakah digitalisasi ini bukan sahaja kepada pemudah cara mempercepatkan, tetapi juga untuk memberikan kesan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Okey, dia ada beberapa yang boleh kita bicarakan tentang bagaimana digitalisasi ini boleh mempermudahkan kehidupan kita. Okey, dalam konteks ekonomi sudah tentulah ia satu peluang yang cukup besar. Kita bukan saja boleh melibatkan diri di pasaran lokal, domestik, tetapi kita boleh juga mencuburkan diri di peringkat yang lebih besar, di tempat lebih global. Dan itu yang telah pun disarankan oleh pihak kerajaan bahawa inilah satu-satunya saluran yang diberikan kepada kita, dan setiap insan atau warga negara Malaysia yang berada di sini boleh mencuburinya di mana-mana. In fact, kalau kita lihat perkembangan pekerjaan di seluruh dunia telah pun berkembang dalam konteks digital. Seperti mana yang saya kata tadi, 2 tahun kita berada dalam keadaan pandemik, itu merupakan satu sekolah yang cukup bagus untuk sekurang-kurangnya kita melihat sejauh mana kita dalam konteks literasinya, cerlik digital, dan akhirnya kita berjaya melalui fasa itu. Dan hari ini kita boleh lihat saranan kerajaan, kalau kita lihat 1.15 usahawan yang berada sekarang ini, dan kerajaan menyasarkan 90% daripada usahawan yang berada di Malaysia ini akan mendetailkan perusahaan mereka, ekonomi mereka, dan ini satu benda yang cukup bagus. Dan yang keduanya, saya melihat dari segi perpaduan. Okey, perpaduan. Kita rasa bersyukur kerana ini adalah satu wadah platform yang kita gunakan untuk menyalurkan apa jua elemen-elemen ataupun polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan, supaya kerajaan begitu telus dan rakyat faham apakah yang sebenar yang berada di fikiran kerajaan yang disampaikan secara direct kepada mereka. Saya rasa dengan adanya gagasan digital ini, kita mesti mengambil peluang lah. Bukan saja tahu tentang bagaimana untuk melajak akademik, tetapi lebih melihat kepada seluruh kehidupan aspek aktiviti yang kita alami sekarang. Ya, baik. Itu disinonimkan dan juga diselarikan secara bersama. Ketika ini di pentas utama, kalau kita dapat saksikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia disampaikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, juga penyampaian dana kandungan digital dan juga penyampaian surat tawaran pekerjaan bersempena dengan Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia untuk apa yang kita gambarkan di pentas utama. Kesimpulan daripada Dr. Marwan, ini tanggungjawab kita untuk merealisasikan hasrat keluarga Malaysia dan juga untuk melihat bagaimana keluarga Malaysia ini boleh diteruskan bukan saja kepada aspirasi politik dan gagasan idea politik semata-mata, tetapi lebih kepada idea bersama untuk kita mengelakkan unsur-unsur subversif, unsur-unsur yang bersifat mengganggu-gugat keharmonian kaum. Okay, terima kasih sekali lagi Cik Is. Saya fikir keluarga Malaysia ini satu strategi yang sangat baik, yang perlu disahuti bukan saja di peringkat kepimpinan ataupun bukan saja di peringkat kepimpinan, tetapi mungkin semua orang ataupun wilayah ataupun jabatan-jabatan yang ada, malah individu itu sendiri. Pada saya, keyword utama dalam untuk kita membina kesejahteraan di dalam hidup ataupun pembangunan ataupun peradaban Malaysia itu sendiri adalah tema yang paling utama adalah perpaduan itu. Perpaduan itu dalam keluarga Malaysia ini dengan kasih sayangnya, dengan prihatinnya, dengan caknanya, dengan bertanggungjawabnya, itu merupakan keyword yang penting untuk memastikan bahawa kehidupan sejahtera yang kita dapat nikmati pada ini dapat diteruskan. Malah inilah yang akan boleh menjayakan aspirasi untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju
sebuah negara yang mempunyai peradaban yang tinggi, dengan sikap toleransinya, dengan kasih sayangnya, dengan etiknya, malah di dalam keyword satu lagi adalah integriti itu sendiri di dalam melaksanakan setiap agenda di dalam agenda pembangunan ataupun keikhlasan pada setiap individu, rakyat maupun peringkat parti-parti politik ataupun dalam walaupun pemakan sekalipun. Maka inilah ambil aspirasi ini supaya penting kalau kita pecah kita akan ditimpa malapetaka. Jadi justru itu dengan pendekatan keluarga Malaysia ini pada saya satu yang menyentuh hati nurani rakyat dengan kedatangan kepimpinan turun ke lapangan untuk melihat sendiri dan memperterjemahkan gagasan keluarga Malaysia ini dapat dihayati oleh semua peringkat dan lapisan masyarakat. Ya, kita mungkin boleh berbeza dalam pandangan politik tetapi kita boleh bersatu dalam kita menyatukan pendirian dan juga pertahanan kepada negara khususnya untuk membentuk perpaduan yang semakin utuh. Terima kasih Dr. Marwan, terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah dapat kita korelasi dan kita gambarkan bersama dengan anda apa antara pengisian dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kota Baru, Kelantan. Pakat mari hari ini ada lagi kita bawakan bersama dengan anda pameran bersama dengan pempamer-pempamer daripada Kementerian Agazi dan juga institusi yang terlibat untuk kita bersama dengan anda warga negeri Kelantan di jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kelantan di perkangan Stadium Sultan Muhammad, dan sudah pastinya ini merupakan salah satu daripada aspirasi Kerajaan Persekutuan untuk membawakan terjemahan keluarga Malaysia. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lokasi yang lain dan juga terima kasih. Esok ada lagi untuk kita bawakan bersama dengan anda sehingga malam ini juga akan ada beberapa aktiviti-aktiviti menarik dan juga esok juga akan ada aktiviti menarik. Backwalk keluarga Malaysia juga akan berlangsung seketika nanti dan juga malam ini akan berlangsungnya satu atur cara penuh pengisian kerohanian yang disulangkan dengan aspek-aspek kesenian dan juga musikal. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Bagi pihak penerbitan kita mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton kami dalam siaran langsung jelajah aspirasi keluarga Malaysia sehingga kita bersua lagi pakat mari ke Kota Baru, Kelantan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.